So, transformation dia macam itulah. Z sama juga dengan X tolak dengan mu bagi dengan punca kuasa 2 variant. Sigma kuasa 2 ni. Tapi bila kita permudahkan, nanti dapat X tolak mu bagi dengan sigma sahaja. So, macam saya bagi tahu tadi, dia sebenarnya hanyalah anjakan saja daripada setiap nilai X kita anjakkan kepada taburan Z. Okey. So kalau saya draw semula nilai-nilai ni untuk supaya mungkin lebih jelaslah. Okey. So kalau saya lukis kembali okey, bentuk graf taburan standard normal distribution ni. Okey. So macam saya bagi tahu tadi, apa saja yang kamu tulis di ruangan pertama itu adalah dia punya paksi simetri dia ataupun nilai min dia. Okey, jadi sekarang nilai min daripada mu berubah menjadi kosong. So di tengah-tengah ni dia jadi kosong. Okey. So kalau tengok dari segi rajah antara dua rajah ni ada beza cara saya menulis. Kalau kamu tengok rajah untuk X ni, bentuk graf untuk X ni saya gunakan putus-putus kat sini. Mu. Tapi kalau untuk yang ini saya gunakan straight line ni. Sebab apa dia jadi kosong? Sebab kalau X, ingat kita ada banyak nilai X kat sini. Salah satunya adalah mu. So kalau X kita gantikan dengan mu, kita akan dapat mu tolak mu. Dia jadi kosong. Okey, kalau kosong bagi sigma, ada nilai sigma dia akan dapat sama dengan kosong lah. Sebab itu di tengah-tengah ini kosong. So sekarang paksi X tadi dia menjadi paksi untuk nilai Z. Maka yang paksi Y ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada fungsi Fz. Luas di bawah graf masih lagi sama. Iaitu luas di bawah graf sama juga dengan 1. Okay, luas di bawah graf sama dengan 1. Separuh 0.5 di sebelah kiri. Separuh lagi 0.5 di sebelah kanan. Okey, jadi adalah kalau kamu tengok kepada rajah ini, nilai Z di sebelah kanan ini adalah nilai dia positif. 1, 2, 3, 3.5, 4.1, 5.6 macam itulah. Di sebelah kiri adalah nilai dia negatif. Sebab kalau kita belajar sistem garis nombor, sebelah kiri daripada kosong adalah nilai dia negatif. So kita ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4.5, negatif semua. Ini bukannya sekadar nilai ini saja. Dia adalah continuous. Maksud continuous, dia boleh mengambil sebarang nilai. Nombor perpuluhan pun boleh, nombor pecahan pun boleh. Tapi kalau discrete, dia hanya mengambil nombor bulat. Integer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. So inilah dia maksudnya nilai Z berada di sebelah kiri dia dapat nilai negatif daripada kosong ni. Sebelah kanan positif. So Z boleh positif boleh negatif. Okey. So sekarang kita tengok macam mana nak baca nilai table. Macam mana baca nilai table. Semua ada jadual statistik untuk yang kat KL. Semua ada table statistik. Ada table statistik yang pelajar daripada KL. Pelajar daripada... Tak ada. Tak ada. Tak ada. Apa salah? Tak ada kan kena beli. Tak beli Tak beli. Kenapa tak beli? Dr. Ismail dah share link kan? Ada doktor. Ada? Ada doktor. Kena adalah benda tu. Kena ada benda tu. Bila nanti belajar, kecuali kalau kamu tak nak beli, tak apa. Tapi kamu kena hafal lah setiap nilai-nilai dalam tu. Kalau boleh hafal, boleh. Tak jadi masalah. Kalau hebat, boleh hafal. Nanti saya tunjukkan table dia. Kalau hafal, boleh. Tak jadi masalah. Try kita tengok. Table ni.
Hmm. Ni sebahagiannya lah, sebahagiannya. Oh, boleh ni. Boleh apa leh? Power. Kalau boleh apa dengan power. Ni lah. Ni taburan apa bentuk graf dia. Okay, bentuk graf dia macam ni. Standard normal piawai, apa ni standard normal probability distribution. Jadi kalau kamu tengok kepada table kamu tu, bentuk table dia macam ni. Jadi kalau kamu tengok table dia lorekkan kawasan hujung sebelah kanan. Okey, dia lorekkan di hujung sebelah kanan. Jadi maksudnya nilai-nilai ini adalah nilai daripada nilai Z pada paksi Z kat bawah ni ke kanan. Adalah nilai dalam table ni adalah keluasan di bawah graf daripada nilai Z dan ke kanan. Okey, daripada nilai Z dan ke kanan. Okey, jadi ni daripada nilai Z, suatu nilai Z dan ke kanan. Ke kanan. Ia adalah luas, dipanggil luas hujung sebelah kanan. Ataupun echo. Page berapa Page berapa? Siapa-siapa boleh share? Table nombor 33. Table nombor 3 kot. Page 33. Page 33. Amir Hamzah, page 33. Taburan Z. Ada jumpa Amir Hamzah. Page 33 Okey, jumpa Bentuk dia sama macam ni Sama macam ni kan. Tengok nilai-nilai dia sama tak? Sama Amir? Sama. Okey. Kalau sama maksudnya kamu rujuk kepada buku yang samalah. Okey. So, cara baca nilai taburan Z ni adalah tengok pada kolom sebelah kiri sekali ni, kolom sebelah kiri ni dia daripada 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sampailah yang bawah sekali kalau tak silap saya 3.9. Okey. Dan 4 Ya, doktor, 4. Okey, 4. Okey. Kemudian ke kanan kita ada 0.01, 0.02, 0.3 sampailah 0.09 ke kanan. Jadi maksudnya cara baca table ini adalah dia hanya memberi kepada dua titik perpuluhan saja. Okey. Biasanya Dr. Ismail ajar, kalau Dr. Ismail ajar dia akan ajar kamu cara gunakan kalkulator. Saya tak tahu gunakan kalkulator. Tak maaf Jadi saya tak tahu gunakan kalkulator untuk mencari keluasan di bawah graf untuk taburan normal. Adalah nanti kalau yang belajar daripada Dr. Ismail nanti next class dia ajar guna kalkulator, dia ada ada P, ada Q, ada R. Macam itulah. Saya tak ingat benda-benda ni. Kalkulator pun saya tak ada. Sebab tu saya mengharapkan pelajar bila kira-kira mengharapkan pelajar yang kira. Okey. Jadi cara dia baca macam mana? Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh ni. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh saya ubah benda ni lah. Saya ubah benda ni supaya senang kita nak buat latihan supaya faham. Okey. Saya start daripada cara macam mana nak kira benda ni. Okey. Contoh dia, katalah kita nak mencari probability nilai Z lebih besar, nilai Z lebih besar atau sama juga dengan nilai Z lebih besar atau sama juga dengan 1.27. Sebagai contoh. Okey. 1.27. So, cara macam mana? Ni style saya macam kebudak-budakan sikit lah. Kena lakar, graf apa semua. Kalau kamu guna calculator terus boleh dapat. Okey, cara saya akan lorekkan
Saya akan lorikkan. Saya akan lukis dulu. Okay, lukis dulu. Bentuk graf bell shape ni. Kemudian saya tandakan di tengah sebagai kosong. Kemudian saya tengok ni nilai Z ni. Nilai Z dia adalah 1.27. Dia adalah positif. Bila positif, dia berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan. So sini 1.27. Sebab dia positif. Kemudian baru saya tengok simbol ini. Simbol ketaksamaan ini lebih besar atau sama dengan. Maka di mana rantau yang saya lorikkan? Oleh kerana lebih besar, dia sebelah kanan. Inilah rantau dia. So, oleh kerana rantau ini dah sama dengan rantau dalam table, maksudnya kita boleh baca direct dalam table. Okey, daripada table. So, yang kita nak adalah 1.27. So, kita tengok table ni. 1.2 ke bawah. 1.27 maksudnya kita kena baca tempat perpuluhan yang pertama adalah 1.2. Okey, 1.2. Jadi, saya akan baca ke bawah sampai jumpa 1.2. Sini. Okey, 1.2. Kemudian, tempat perpuluhan yang kedua adalah 7 atau 0.07. Maka saya gerak ke kanan sampai jumpa kolom 0.07. Inilah dia nilai yang saya tak dapat. Itu jawapan dia adalah 0.1020. Macam itulah cara baca nilai dalam table. Okey. Okey, boleh? Boleh Ada soalan? Kalau ada soalan bagi tahu. Kalau ada soalan bagi tahu. Okey, kalau ada soalan bagi tahu. Ada soalan? Tak ada. Boleh teruskan Boleh biasa memang macam tu. Saya tanya tak ada siapa yang jawab. Boleh doktor, boleh. Dia bila masa bersuara semuanya. Bila saya kata okey habis kelas. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Lepas tu berderu. Terima kasih doktor. Macam itulah. Biasalah. Sekarang ni bila tanya okey tak apa. Cakap seorang-seorang ni. Tengah digest doktor, tengah digest. Oh, tengah digest. Okey. Okey. So sekarang kita nak dapatkan kebarangkalian. Ni. Saya supaya kita boleh buat latihan sama-sama ni. Okey. Dan kebarangkalian Z lebih kecil daripada 0.98 sebagai contoh 0.98. Okey, lebih kecil daripada 0.98. Okey. Ni. Cara macam mana? Macam tadilah. Saya buat. Lukiskan dulu. Kemudian saya tandakan kosong di tengah. Kosong di tengah. So baru saya tengok 0.98 dia duduk kat mana? 0.98 dia positif. Maka dia duduk sebelah kanan. 0.98. Okey, kemudian ini adalah lebih kecil. Simbol ketaksamaan ini lebih kecil. Maka rantau yang saya nak lorikkan adalah di sebelah kiri. Sebab lebih kecil berada di sebelah kiri. Okey, so macam mana saya boleh manipulasi nilai dalam table? Macam mana saya boleh manipulasi nilai dalam table? Keluasan yang kita nak adalah luas kawasan yang berlorik. Kita tahu luas di bawah graf, jumlah keluasan di bawah graf semuanya ada berapa? Sama dengan berapa? 1 doktor. 1. 1. Kita tahu total dia 1. Kemudian yang kita tak nak adalah luas hujung ni. Ni yang kita tak nak. Yang tak berlorik ni kita tak nak. Dan kita boleh dapat keluasan yang tak berlorik tu daripada table. Okay, jadi bila tak nak kita kena tolak lah. Jadi kita tengok 0.98. Mana 0.9? 0.9 duduk kat sini. 8 kita dudukkan kat sana. Mana? Ni. So inilah. So 0.1635. 0.1635. So tolak lah. So jawapannya apa ni? 0.8365. Tu.
Okey. Itulah. Jadi make sense tak? Make sense tak? Logik tak keluasannya 0.835365? Logik. Sebab apa? Separuh kita tahu keluasannya dah 0.5. Separuh keluasan adalah 0.5. So logik tak yang rantau belorik yang besar ni lebih daripada 0.5? Yes. Iaitu 0.8. Okey, itu cara dia. Sorry doktor, boleh ulang balik macam mana tengok graf untuk nombor 2 tu? Kita tengok contoh yang ni 0.98 kan? 0.98 kan kita nak ni kan? 0.98 kan? Kita nak keluasan yang tak belorik ini kita boleh dapat daripada jadual. Okey, sebab dia adalah keluasan ujung sebelah kanan. Okey, kita boleh dapat daripada table. So kita tengok ni adalah 0.98. 0.9, kita kena baca tempat perpuluhan yang pertama adalah 0.9. Cari 0.9. Kat sini 0.9. Kemudian 0.98. Maksudnya tempat perpuluhan yang kedua adalah 8. Gerak ke kanan, jumpa kat sini. 0.1635. Jadi kita kena tolakkan dengan 0.1635. Dapatlah jawapan dia, iaitu luas rantau yang kita lorikkan. Okey, terima kasih doktor. Boleh? Okey. Okey, kita tengok yang lain. Okey, kita tengok yang lain. Okey, katalah Z lebih kecil atau sama juga dengan negatif 1.03. Katakanlah macam tu. Cara dia. So, ini kita lorikkan. Lorik. Kita tandakan di tengah sebagai kosong. Tengok nilai Z. Nilai Z sekarang negatif 1.03. So dia adalah negatif. Dia duduk sebelah kiri. Negatif 1.03. Okey. Kemudian di mana rantau yang kita nak lorikkan? Sebab simbol ini adalah lebih kecil, maka dia sebelah kiri. Sebelah kiri. So, kalau kamu lihat di sini, dia adalah keluasan hujung sebelah kiri. Ujung sebelah kiri. So agak-agak jawapan dia apa kat sini? Kalau tengok table. Tengok table. Agak-agak apa jawapan dia? 0.1515. 0.1515. Kenapa kita dapat jawapan di sini 0.1515? Kenapa? Simetri. Daripada sifat simetri. Sebab kita tahu keluasan hujung sebelah kanan adalah sama juga dengan keluasan hujung sebelah kiri. Daripada sifat apa? Daripada sifat simetri. Daripada sifat simetri ni. Daripada sifat simetri. Kita gunakan, kena faham sifat simetri tu, maka kita boleh ambil direct daripada table. Sebab hujung sebelah kiri sama dengan hujung sebelah kanan. Okey, boleh? Boleh okey. Kita buat lagi. Oh ya doktor, sorry. Nak tanya, kelas ni ada record tak? Tak ada record. Tak ada record. Sebab semua ada dalam link yang dah ada tu. Okey, baik doktor. Sama je. Nantilah. Ada kan record dalam grup ada. Kalau grup saya dah ada lah. Kalau grup saya dah ada. Macam saya lambat join grup, jadi saya tak ada link tu doktor. Nanti boleh saya balikkan. Nanti saya insya-Allah hari ni lepas kelas ke apa, nanti bila saya free nanti saya akan upload semua video tu. Okey, terima kasih doktor. Okey, next. Kalau kita nak baca nilai Z daripada negatif 0.23
sampailah ini apa kan? 1.17 katakan. Okey. Cara dia lorikkan. Lukis di tengah-tengah ini adalah kosong. Sekarang ni negatif 0.23. Negatif duduk sebelah kiri. Negatif 0.23. Sekarang sini 1.17. Positif duduk sebelah kanan. 1.17. Mana keluasan yang kita nak lorikkan? Mana luas nak lorikkan? Di antara dua nilai ini. Maka kat tengah-tengah lah. Di antara dua nilai ini. Okay? Jadi macam mana kita boleh dapatkan keluasan ini dengan memanipulasi nilai dalam tabel? Cara dia, kita tahu jumlah keluasan sama dengan 1. Mana rantau yang kita tak nak? Yang kita tak nak hujung sebelah kanan dan juga hujung sebelah kiri. Maksudnya kita kena tolak kedua-dua kawasan tersebut. Barulah dapat keluasan, baki dia adalah yang berlorik. So, 1 tolak berapa jawapan dia? 1 tolak yang, katalah keluasan di hujung sebelah kiri, 0.23. 0.23, ini nilai dia. 0.4090. 0.4090. Betul tak? Okey. Sebelah kanan 1.17. 1.17. Ini dia. 0.121. 0.121. Berapa? Berapa jawapan dia? Kira. Siapa ada kalkulator? Saya tak ada. Berapa jawapan dia? Kosong 0.47 je. Betul. Okey, 0.47. Okey. Okey, so itulah dia punya jawapan dia. Keluasan antara dua nilai ni. Okey, contoh yang lain pula saya ambil. Saya ambil contoh yang lain. Sebagai contoh yang ni lah. Okey, sebagai contoh yang ni. 0.46 sampai 1.27. Di antara between 0.46 and 1.27. Antara dua nilai ni. Kedua-duanya positif. Maka kita letak je kedua-duanya positif. 0.46 dengan 1.27. Di antara dua nilai ini. Maka inilah rantau yang kita nak. So, macam mana kita boleh dapatkan keluasan ini? Kita tengok, kita baca nilai yang lebih besar. Keluasan lebih besar. Ni keluasan yang lebih besar. Maksudnya dia 0.46 sampai habis hujung. Tapi kita tak nak keluasan 1.27 hingga hujung. Maka kita tolaklah keluasan yang besar tu dengan kawasan yang kecil. Kedua-duanya kita boleh dapat daripada tabel. Okey, kedua-duanya kita boleh dapat daripada tabel. Yang biru 0.46. 0.46. Mana 0.46? 0.3, 0.28. Tolak dengan yang merah. 1.27 kat sini 0.102. Dapat tak jawapan dia ni? Ni jawapan yang lepas ni. Dapat macam tu lah. Okey. Macam tu lah cara dia. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Ada? Doktor, Ya. kalau dia dua-dua negatif sebelah kiri, Sebelah kiri pun sama jugalah. sama lah kan? Kalau misalnya kalau misalnya negatif, ingat dari segi susunan, katalah sebagai contoh kalau dia jadi macam ni. Yang ke-6 lah katakan. Probability negatif 1.27
lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada negatif 0.46. Itu sama je. Cara dia lorekkan. Lorekkan. Ini cuma kedua-duanya sekarang berada di sebelah negatif. Sini negatif 1.27. Di sini negatif 0.46. Kena tahulah kedudukan tu. 0.46 dia lebih dekat dengan kosong. Dan negatif 1.27 lebih jauh daripada dekat daripada jauh daripada kosong. So, keluasan ni mana? Yang ini juga. So, yang besar iaitu luasan 0.46 tolak dengan luasan 1.27. Sama lah. Cuma ini cara dia menulis. Kamu tak akan jumpa macam ni. Kalau kamu jumpa macam ni, kan, negatif 0.46 sini lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada negatif 1.27. Ni salah. Macam mana negatif 0.46 boleh lebih kecil daripada negatif 1.27? Tu salah. Jadi kalau keluar soalan macam ni, bonus lah. Tapi jarang lah macam tu. Tak kena bagi bonus lah. Tak boleh kan doktor? Okay. Jadi macam itulah cara dia. Cara dia sebelah negatif pun sama. Okay. Ya, ada soalan? Kalau yang dalam kes ni kan, yang tanda lebih kecil sama dengan atau dengan lebih kecil tu tiada efek lah doktor. Lebih kurang sama. Tak ada. Yang kalau sebab dia adalah continuous. Jadi nasihat saya, ingat. Kalau continuous, jangan diubah. Kalau continuous, simbol ketaksamaan ini sama ada dia masuk ataupun tidak. Yang ni masuk, yang ni tak masuk kan. Walaupun dia masuk ke tidak, tak memberi kesan. Ambil sahaja nilai itu. Jangan dikurangkan. Okay. Jangan pula 0.46 lebih kecil Z lebih kecil daripada 0.46. Kurangkan 1 lah jadi 0.47. Tak boleh. Jangan. Okey, jangan sebab dia adalah continuous. Ambil saja nilai itu. Tapi kalau nanti untuk yang discrete macam binomial dan juga Poisson, dia simbol ketaksamaan itu sangat kritikal. Masuk ke tidak sangat penting. Itu kalau discrete. Dalam taburan binomial dan juga Poisson. Nanti kalau kamu tengok video tu insya-Allah boleh fahamlah. Bagi siapa yang belum faham tentang binomial dan juga Poisson. Okey. Jadi jangan diubah. Untuk continuous, kalau dia adalah continuous follow normal, jangan diubah. Ambil saja nilai itu. Jangan diubah sikit pun. Ambil saja nilai ni. Apa ni kata orang, rounding kepada 2 tempat perpuluhan, then tengok table. Okay? Boleh? Boleh. Jawab soalan tak? Jawab okay. Boleh. Thank you. Ada lain soalan? Doktor maksudnya nombor 4 tu, 1 tu macam mana? Tadi saya lost ke situ. Mana? Yang ni Yang 1 tu macam mana dia dapat Macam mana boleh dapat? Sebab apa? Ni. Sebab sifat dia ni. Luas di bawah graf. Jumlah luas di bawah graf adalah 1. Keseluruhan luas di bawah graf adalah sama dengan 1. Sebab tu mana datang nilai 1 kat sini Nilai 1 kat sini mana datang, nilai 1 kat sini mana datang. Sebab kita tahu luas di bawah graf keseluruhannya adalah 1. Jadi yang kita nak lorek, yang kita nak yang berlorek je. Jadi kawasan yang kita tak nak tu, yang tak berlorek kita tak nak. Itu yang daripada jumlah keseluruhan semua 1, kita buang mana yang kita tak nak, baki dia yang kat tengah-tengah tu lah. Boleh bang? Boleh bayangkan tak? Okey, boleh. Okey. Ada lain soalan? Ada? Tak ada? Boleh teruskan? Boleh. Boleh Okey.
Kalau ada soalan, bagi tahu Kalau ada soalan bagi tahu. Ni contoh dah. Saya cuba ambil contoh yang supaya mudah kita ambil. Sekejap. Tengok kalau ada contoh yang sesuai. Itu contoh dah bincang sebelum ni. Saya try cari contoh yang belum. Okey, so saya cuba bincang kembali contoh lah supaya semua boleh tengok balik. Okay, so ni saya ambil daripada contoh dalam buku lah. Okay, so kita bincang balik benda ni. Okay, supaya kamu boleh faham. Okay, okay. So ni, the lifetime of the road tire is normally distributed with mean 24,000 kilometers and a standard deviation 4,000 kilometers. So itu maklumat yang diberikan. Okay, itu maklumat yang diberikan. So dalam kes ini, kita punya random variable X itu merujuk kepada represent the lifetime of the tires. X merujuk kepada jangka hayat. Jangka hayat tayar tu dikira dari segi jarak yang boleh dilalui oleh tayar tu. Okey, maka dibagi tahu bahawa X itu follow taburan normal dengan min dia adalah 24,000. Oleh kerana dalam kes ini dia merujuk kepada semua jenis tayar.
Semua jenis tayar berjenama road. Okay, semua jenis tayar berjenama road. Oleh kerana itu, dia merujuk kepada mean population. Apa maksud population? Maksudnya merujuk kepada semua entiti yang kita kaji. So, dalam kes ini, 24,000 adalah dia punya mean. 24,000. Koma. Ruangan yang kedua, kita akan tulis dia punya variant. Tapi maklumat yang diberi adalah dalam bentuk standard deviation. Jadi bila kamu tulis, jangan lupa letak kuasa 2. Okey, itu maklumat yang diberikan. Jangka hayat tayar ni tertabur secara normal dengan secara purata 24,000 km dia boleh lajak, dan standard deviationnya 4,000. Mungkin terlebih 4,000, mungkin terkurang 4,000 daripada purata jangka hayat kereta ni. So kalau maklumat ini kita lorekkan, kalau kita lorekkan pada graf untuk taburan ni, di tengah-tengah itu adalah dia punya mean. Dalam ni maksudnya dia adalah 24,000 kat tengah-tengah ni. Ni ada 4 CX. Jadi maksudnya nilai-nilai yang kat sebelah kanan ini lebih besar daripada 24,000 lah. 25,000, 25,100, 26,000, 27,000 kilometer ke kanan. Tapi kalau di kiri, daripada 24,000 kurang daripada 24,000. Maksudnya mungkin 23,000, mungkin 20,000, mungkin 18,000, dia berada di sebelah kiri. Okey, tetapi secara purata puncak dia atau di tengah-tengah itu adalah 24,000. Ini taburan awal dia. X follow normal dengan mean 24,000. Variant dia 4,000. Okey. Jadi setiap apa saja random variable kita boleh convert. Okey, kita boleh convert kepada taburan Z. Jadi maksudnya langkah pertama dalam menyelesaikan masalah ini adalah kita kena convert ke dalam taburan Z. Baru kita boleh baca table. So nanti saya tunjukkan macam mana nak baca nilai dalam table. Okey, nak convert transformation tu. Okey, yang pertama, find the probability that the lifetime of road tire exceed 27,000 km. Soalan yang pertama. Find the probability the lifetime of the tires exceed. Apa simbol exceed? Ingat, maklumat yang diberi, soalan yang diberi dalam bentuk sentence. Kamu kena ubah ke dalam bentuk simbol matematik ni. Okay, exceed. Lebih. More. Apa maksud exceed? Apa simbol exceed? Simbol dia macam ni lah, lebih besar. Daripada 27,000. Okay. So langkah yang pertama adalah kita kena transform ke dalam Z. So apa dia transformation dia? Ingat formula dia adalah Z sama juga dengan X tolak dengan mu bagikan dengan sigma. Okay. Jadi kita convert. Yang pertama probability. Apabila kita gunakan Z transformation ni, kita punya random variable X ni automatically berubah menjadi Z. Automatically berubah menjadi Z. So Z, simbol ketaksamaan tak payah ubah. Ni simbol dia. 27,000 nilai X dia. 27,000 nilai X dia. Tolak dengan mean. Mean dia apa? Nak dapat mana? Daripada sini. 24,000. Kita bahagikan dengan 4,000. Sebab itu adalah standard deviationnya. Tutup kurungan. Okay, tengok proses cara saya menulis penyelesaian dia, step dia. Selepas itu tengok ni sama dengan, maka dia masih lagi sama dengan, dia masih lagi nilai probability yang mana kita hanya simplifykan. Okay, 27,000 tolak 24,000 bahagi dengan 4,000. Berapa nilai dia? 0.75. 0.75. Rounding, bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, sebab apa? Sebab nilai dalam table
hanya provide nilai untuk 2 tempat perpuluhan saja. Okey, hanya 2 tempat perpuluhan saja. Okey. So, sekarang ini adalah sama juga dengan, okey, so sekarang kita boleh lorekkan. Okey, di tengah ini kosong. Sekarang 0.75 duduk sebelah kanan, 0.75. Simbol dia lebih besar, maka lorek di sebelah kanan. So, ini kita boleh baca direct daripada table 0.75. 0.75, 0.75, ni nilai 2266. okey, 0. Sama dengan 0.2266. Tengok cara saya menulis. Ni probability. Apabila baca nilai dalam table terus tak ada capital P apa semua, tak ada, terus nilai probability. Okey, tengok cara saya menulis penyelesaian. Okey. Yang kedua, dia kata find the probability that the lifetime of the road tyre is between 22,500 and 26,500. 26,500. Okey. Kata find the probability lifetime of the tires is between. Ingat simbol between. Simbol between tak termasuk nilai tersebut. Okey, simbol between tak termasuk nilai tersebut. So di sini 22,500, di sini 26,500. Okey, 22,500 hingga 26,500. Betul tak? Okey. So sekarang kita kena convert kepada taburan Z. So satu persatu ujung dengan ujungnya. So, ujung sebelah kiri 22,500 tolak dengan 24,000 bagikan dengan 4,000. Ini sebelah kiri. Apabila kita dah guna Z transformation ni, automatically X berubah menjadi Z. Sini 26,500 tolak dengan 24,000. Bagikan dengan 4,000. Okey. Cepat simplify kira. Sebelah kiri berapa ni? Negatif berapa ni? Sebelah kiri berapa? Negatif berapa? 375. Negatif berapa? 375. Negatif 3.75 0.375. Oh, okey. Negatif 0.375 Betul doktor. Okay, 375 kita rounding jadi 0.38. 38. Rounding kan kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, sebelah kanan 26,500 tolak 24,000 bagi dengan 4,000. Berapa nilai dia? 0.63. 0.63. Okay. So sekarang kita lorekkan mana rantau dia. Okay, di tengah-tengah kosong. Di sini negatif 0.38. Di sebelah kiri kita ada 0.63. Okay. Ini luas dia. Okay, itu keluasan dia. So ini adalah sama juga dengan 1 tolak. Kenapa 1? Sebab kita tahu keluasan keseluruhan luas di bawah graf benda ni adalah sama dengan 1. Kita tolak sebab kita tak nak luas yang tak berlorek di ujung sebelah kiri dan juga ujung sebelah kanan. So 0.38. 0.38. Ni nilai dia. Iaitu 0.352. Tolak luas di ujung sebelah kiri, sebelah kanan, 0. Berapa tadi? 0.63. 0.63. Ni. 0.2643. 0.2643. So berapa jawapan dia? 0.3837.
0.3837.